Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini saya nak cuba ajar kamu hukum kegravitian semesta Newton. Yang mana pada kali ini kita nak belajar macam mana apakah itu graviti. Seperti mana kamu tahu, di luar sana terdapatnya satelit. Okey, di luar sana terdapatnya satelit yang mana kamu akan dapati satelit ini dia tidak bergerak jauh daripada bumi dan dia sentiasa mengelilingi bumi. Maksudnya dia tidak terlepas ke angkasa ke tempat lain lah. Dan dia sentiasa mengelilingi bumi. Kenapa ini boleh berlaku? Itu sebab apa? Sebab adanya tarikan graviti daripada bumi terhadap satelit tersebut, menyebabkan satelit tersebut tidak pergi ke mana, bahkan dia hanya mengelilingi bumi sahaja. Okey, kalau kemudian kamu tengok ada lagi persoalan-persoalan lah kenapa yang kamu bisa tengok durian, kenapa dia jatuh ke bumi, kan? Kenapa durian ni dia tak terapung je, kan? Tapi dia bila mana dia dah tercabut daripada tangkainya, dia akan terus jatuh ke bumi. Kemudian mengapakah bulan boleh bergerak mengelilingi bumi, kan? Kenapa bulan ni boleh bergerak mengelilingi bumi? Itu juga satu persoalan, kan? Kalau ikutkan sepatutnya boleh berjalan terapung ke merata lah, tapi ia tak berlaku. Sebab apa? Sebab adanya tarikan graviti. Okey, saintis yang pertama sekali yang menjumpai tarikan graviti ni adalah Sir Isaac Newton. Yang mana dia jumpa ni daripada peristiwa dia nampak buah apple jatuh secara tegak ke bumi, kan? Dan juga gerakan bulan mengelilingi bumi. Jadi dia menyimpulkan adanya daya tarikan daripada bumi ni, antara bumi dengan bulan, yang menyebabkan bumi tu boleh memastikan bulan tu mengelilingi dia. Dan juga buah apple tu dia jatuh ke bawah, dia tak terapung, kan? Dan dia jatuh pula tu secara menegak. Sebab itu satu persoalan, menunjukkan bahawa wujudnya daya tarikan antara di dalam bumi tu, yang mana menyebabkan apple tu jatuh ke bawah. Kalau kamu tengok gambar sini, kan, mana di sini saya lukis sini. Okey, ni bumi, kan? Satelit sini. Kenapa boleh fikir satelit ni dia pusing bumi, kan? Dia tak pergi ke mana-mana. Kalau ikutkan dia boleh berjalan lah ke mana-mana, kan? Dia pergi ke sini, dia pergi ke sini, tapi tak, dia secara berterusan konsisten dia mengelilingi bumi. Begitu juga dengan bulan, secara konsistennya dia mengelilingi bumi. Jadi Sir Isaac Newton ni dia menyimpulkan bahawa wujudnya tarikan antara bulan dengan bumi ni, yang mana bumi ni boleh memegang bulan supaya dia sentiasa berada berdekatan dengan bumi. Okey, kamu tengok tu, ini satu lagi fenomena yang berlaku, yang biasa kamu tengok. Seorang budak yang melompat ke atas akan mencecah semula ke permukaan bumi. Apakah daya menyebabkan budak itu kembali mencecah permukaan bumi? Ianya adalah disebabkan oleh graviti. Molekul udara kekal dalam atmosfera tanpa terlepas ke angkasa. Apakah daya yang bertindak antara molekul atmosfera dengan bumi? Ianya juga adalah daya tarikan graviti. Okey, bulan boleh bergerak dalam orbitnya mengelilingi bumi tanpa terlepas ke angkasa. Bumi mengenakan satu daya graviti ke atas bulan. Adakah bulan juga mengenakan daya graviti ke atas bumi? Itu juga adalah satu persoalan. Okey, adakah bulan ada graviti? Ada. Bulan juga ada graviti, tapi dia hanyalah 1/6 daripada graviti bumi. Okey, daya graviti dikenali sebagai daya semesta kerana daya graviti bertindak antara mana-mana dua jasad dalam alam semesta. Maksudnya kamu nampak sini ni matahari, kan? Pada matahari ni dia ada daya graviti. Dan ini bumi. Bumi pun dia ada daya graviti. Bulan pun dia ada daya graviti. Jadi antara bulan dengan bumi, mereka saling menarik antara satu sama lain. Bumi dengan matahari pun dia menarik antara satu sama lain. Dan juga matahari dia juga menarik bulan antara satu sama lain. Bumi tarik bulan, bulan tarik bumi, bumi tarik bulan, bulan tarik bumi, bulan tarik matahari, matahari tarik bumi,
Jadi bumi tarik bulan, bulan pun menarik bumi. Jadi disebabkan oleh daya-daya inilah menyebabkan mereka ni berada pada orbit masing-masing dan berada dalam keadaan yang tetap, kan. Yang mana mereka ni tidak pergi tersasar ke arah lain, kan. Okey, daripada pengetahuan kita tadi, maka kita akan tengok macam mana formula mengenai tarikan graviti ni dikeluarkan. Jadi orang pertama sekali yang mengeluarkan formula ni, nama dia Isaac Newton lah. Isaac Newton ni dia beritahu mengenai formula daya graviti. Pada tahun 1687, Isaac Newton mengemukakan dua hubungan yang melibatkan daya graviti antara dua jasad. Okey, yang pertama, kamu tengok daya graviti berkadar terus dengan hasil darab dua jisim dua jasad. Okey, ni dua jasad. Satu jasad pertama, ni jasad kedua. Dia punya jisim dia berapa kilogram. Nah, yang ni pula jisim yang kedua, berapa kilogram. Kalau yang ni darab ni samalah juga dengan dia punya daya graviti. F tu daya graviti, kan. Macam ni. Maksudnya berkadar terus ni, maksudnya okey, ni daya graviti, ni daya graviti, dia sama je kalau dua jisim ni kita darabkan dia. M1 ni darab dengan M2. Kemudian dia ada kata yang kedua pula, okey, daya graviti berkadar songsang dengan 2/2 jarak di antara dua pusat dua jasad tersebut. Okey, yang ni pusat dia ke sini, ke sini. Yang ni jarak dia ni ke sini, kan. Jarak di antara dua pusat jasad tersebut. Jarak ni ke sini, ni ke sini. Ni pusat dia, kan. Ni ke sini, ni pun ke sini. Jarak dia ni kalau kita kuasa 2 kan dia adalah berkadar songsang dengan graviti, daya tarikan graviti. Jadi daripada formula ni, F sama dengan berkadar terus dengan M1 darab M2. F berkadar songsang dengan 1 per diameter dia, kuasa 2. Dia cantumkan, dia akan dapat macam ni. Inilah formula dia. So daripada hukum Newton yang kamu tengok tadi, kan, jadi maka keluarlah hukum kegravitian semesta Newton, yang mana dia menyatakan bahawa daya graviti antara dua jasad adalah berkadar terus dengan hasil darab jisim kedua-dua jasad, kan. Ni kamu tengok ni. Ni F ni daya graviti samalah juga dengan dua jisim. Jisim planet tu lah, ataupun jisim yang menarik antara satu sama lain tu, kan. Graviti dia, graviti 1, graviti 2. Jisim 1, jisim 2. Darab 2 ni samalah juga dengan daya graviti. Kemudian dia berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak di antara pusat dua jasad tersebut. Ni 1, ni 2, kan. Diameter dia, jarak antara dua ni kamu kuasa 2 kan dia. Dia adalah berkadar songsang dengan daya graviti. Jadi keseluruhannya kita keluarkan formula macam ni, kan. Ini adalah daya graviti bersamaan dengan dia ada tambah G ni. G ni sebenarnya pemalar kegravitian. Pemalar gravitian ni kamu kena masukkan juga dalam pengiraan graviti. Kenapa? Sebab dia adalah pemalar. Pemalar ni maksudnya kita memang tetapkan dia. Kat mana-mana tarikan pun, sama ada kegunaan untuk kiraan durian jatuh ke bumi contohnya, ataupun roket nak keluar daripada bumi, berapa dia punya ni, semua pemalar, dia punya pemalar dia adalah ini. Kita kena masukkan dia dalam formula. Kemudian jisim jasad pertama, okey, jisim jasad pertama dan jisim jasad kedua. Mungkin ni adalah durian jatuh ke bumi, kan. Ini jisim untuk durian. Ini jisim untuk bumi, macam tu. Ini R ni pula adalah jarak antara dua pusat pertama dengan pusat jasad yang kedua.
Okey, nanti macam mana nak guna ni nanti kita akan tengok contoh seterusnya. Okey, kita pergi pada pernyataan masalah. Hitungkan daya graviti antara sebiji buah durian dengan bumi. Maksudnya sekarang ni dia nak graviti, daya graviti, iaitu F tu lah. Dia nakkan F ni. F ni adalah daya graviti. M ni apa dia? M ni adalah jisim. Jisim satu ni mungkin kamu boleh letak jisim durian. Dan manakala jisim yang M2 ni adalah jisim untuk bumi. Dan juga jarak antara bumi dengan durian tu, di antara pusat bumi dengan pusat durian adalah 6.37 darab 10 kuasa 6 meter lah. Okey, jadi bila mana kamu dia dah bagi kamu ni soalan, dia dah bagi kamu satu-satu. Okey, jisim durian, jisim bumi, jarak antara pusat ni semua. Maksudnya kamu kena masukkan nilai-nilai ni dalam dia punya formula yang dia dah bagi. Kan? Jadi F ni kita nak cari. M1 dia apa? Kita punya durian lah. Okey, M2 jisim bumi. R kuasa 2 ni, R ni adalah jarak antara dua pusat tu lah. Pusat durian dengan pusat bumi tu jaraknya 6.37 ni. Tapi dia kata kena kuasa 2. Jadi kamu dalam soalan tu, sebab itulah kamu tengok ni. Okey, pernyataan masalah ni, cara nak jawab dia. Okey, ini adalah jisim. Yang mana ini adalah, kamu tengok sini dia adalah nilai G ni. Okey, G ni sama pemalar. Kamu jangan lupakan nilai G. G ni kamu jangan terlupa. Mungkin kamu boleh ingat tengok sini, kamu terlupa G. G ni adalah pemalar. Pemalar ni kamu kena letak. Okey, kita letakkan nilai pemalar di sini. Kemudian 2 kg ni ada nilai untuk durian. Kemudian jisim bumi. Kemudian 6.37 ni R kuasa 2. Itu R kuasa 2. Ni nilai R ni. Dan kita kuasa 2 kan dia. Okey, sekarang ni macam mana kiraan macam ni kamu nak dapat macam ni? Okey, saya akan terangkan dalam video seterusnya. Okey, jadi macam mana kamu nak menyelesaikan ni? Kamu tak boleh selesaikan ni dengan menggunakan kalkulator. Sebab apa? Sebab nampak ni, dia ada kuasa negatif 11, kuasa 24, kuasa 6, kuasa ni. Ini kamu tak akan dapat selesaikan menggunakan kalkulator. Bahkan mungkin menyebabkan kalkulator kamu menjadi error lah. Kan? Tapi kalau yang boleh tu juga mungkin boleh menggunakan kalkulator saintifik, kan? Tapi saya takut kamu keliru lah. Sebenarnya ada je cara yang senang. Okey, seperti mana kamu tahu kalau kamu belajar matematik tambahan lah, kan, ataupun matematik biasa saja, 6.37 darab 10 kuasa 6 kuasa 2 ni samalah juga 6.37 darab 10 kuasa 6 darab ni darab 6.37 darab 10 kuasa 6. Maksudnya dua kali disebabkan ada kuasa 2 ni. Saya harap kamu faham lah ni. Okey, jadi untuk teruskan, pertama sekali kamu selesaikan dia punya yang ni dulu, yang ni. Jadi kamu boleh ambil nombor negatif 11 ni. Okey, negatif 11 disebabkan dia darab ni, jadi kamu boleh tambahkan berapa? 24. Disebabkan dia bahagi, kamu jadikan dia tolak. Okey. Kita tolak apa? Okey, ni kamu nampak ni 6 kan? 6. Ini ada kuasa 2. Jadi 6 darab 2 berapa? 6 kalau untuk kuasa-kuasa ni, kalau dia ada kuasa 2 ni, okey, ini 2 kuasa 2 ni, jadi 2 ni darab 6. Jadi 12. Jadi negatif 11 tambahkan dengan negatif 11 tambah 24, kamu akan dapat 13. Tolakkan dengan 12 sama dengan 1. Jadi akhir result nanti adalah darab dengan 10 kuasa 1. Kemudian yang atas ni kamu boleh selesaikan sendiri ya, menggunakan kalkulator. Jadi 6.67 darabkan dengan 2, darabkan dengan 5.97. Okey, berapa dapat? 79.63. Okey, bahagikan dengan berapa? Kamu jangan lupa ni 6.37 ni. 6.37 ni kuasa 2. Jadi 6.37 darabkan dengan 6.37. Dapat berapa? Dapat 40.5
58 lah kan. Kita bundarkan dia. Okey, jadi 40.58. Okey, kemudian bila kamu settlekan masalah bahagi ni, okey 79.63 bahagikan dengan 40.58, kamu akan dapat 1.962 1.692. Okey, 1.963 62. Okey, 62. Okey, jadi dia hampir-hampir lah kita bundarkan dia. Okey, jadi di hujung ni kamu kena, jangan lupa tadi kamu ada 10 kuasa 1 tadi yang sini. Yang sini yang kamu selesaikan yang masalah ni. Okey, dari akhir 10 kuasa 1. Jadi bila 10 kuasa 1, jadi bermaksud kalau kamu nak buang kuasa 10 kuasa 1 ni, kamu ni ke belakang. Pindah ke belakang, kamu dapatlah 19.62. Kan? Okey, jadi jawapan dekat buku ni 19.63. Tapi sebenarnya dia tak apa. Dia maksudnya beza dalam fizik ni, dia boleh beza antara plus minus 0.05. Jadi kita dapatlah result yang menghampiri. Okey, kita tengok pada permasalahan yang kedua. Masalah yang kedua ni dia suruh cari jisim pula. Tadi dia suruh cari daya. Kan? Sekarang ni sekiranya daya dia dah bagi, jisim pula yang dia minta. Contoh soalan sini, sebuah roket yang berada di tapak pelancaran mengalami daya graviti, dia dah bagi 4.98. Kalau 4.98 N kat situ, N tu adalah apa dia, unit untuk daya. Jadi kita tahulah, kita dah tahu nilai F kat sini adalah 4.98 tu lah. Okey, kemudian berapakah jisim roket itu? Okey, disebabkan daya graviti 4.98, berapakah jisim roket itu? Jadi di sini pertama sekali kamu kena pastikan apa yang dah ada dalam pernyataan di atas. Pernyataan di atas, okey, kita tahu daya graviti 4.98 darab 10 kuasa 5 N Newton. Dia dah beritahu kat atas. Jisim bumi, okey, jisim bumi ni memang tetap 5.97 darab 10 kuasa 24 kilogram. Itu memang tetap. Kat mana-mana soalan pun kamu kena tahu bahawa jisim bumi adalah 5.97 darab 10 kuasa 24. Manakala M yang kedua itulah jisim roket. Jadi jisim roket yang dia tanya. Jadi nanti kamu hanya masukkan saja dalam rumus ini. Yang tak ada adalah M2 tu yang tak ada. Yang kita sedang cari sekarang. Okey, jarak antara pusat bumi dengan roket itu dia dah beritahu dah, R sama dengan 6.37. Manakala pemalar kita itu G itu 6.67 darab 10 kuasa 11. Jadi apa kamu kena buat ialah masukkan semua nilai-nilai yang ada kat sini ke dalam formula ni. Okey, kita akan tengok satu-satu. 4.98 darab 10 kuasa 5 itu adalah nilai F. Manakala 6.67 itu adalah nilai G, pemalar. 5.97 itu adalah jisim bumi, dan M2 itu adalah jisim roket yang mana dalam soalan ini dia tanya kamu. Bila mana kamu selesaikan permasalahan yang atas ni, kira-kira ni kamu buat, mungkin kamu boleh menggunakan kalkulator saintifik, mungkin, ataupun kamu kena guna cara yang saya bagi tadi. Kamu akan dapatlah sekali 5.07 darab 10 kuasa 4. Okey, inilah jisim untuk apa? Untuk roket ni. Jisim untuk roket tersebut. Jadi daripada formula ini kita dapat kira berapakah nilai jisim yang mana telah dikenakan daya graviti ke atasnya. Dia bagi kamu daya graviti. Daripada daya graviti itu sebenarnya kamu dah boleh kira berapa jisim dia. Okey. Okey, so pada pagi ni kita nak bincangkan kesan jisim dan jarak antara dua jasad pegun di bumi ke atas daya graviti. Okey, bila mana kamu tengok balik dalam formula untuk mendapatkan daya graviti, F sama dengan G ni apa dia? G ni adalah dia punya perkali dia, pemalar dia. M ni jisim, M pun jisim. Ini R ni jarak antara dua pusat. Jadi bila mana kamu tengok sahaja macam ni formula,
apa yang ada dalam formula ni, yang ni, inilah dia punya faktor-faktor yang terlibat dalam pembentukan daya. Jadi kita nak tengok faktor-faktor ni punya kesan. Kalau M ni naik, apa akan jadi pada F? R ni naik, apa yang akan jadi pada F? Jadi secara logiknya lah, kalau kamu contoh, kalau M tu naik, maka sudah tentulah F tu akan naik. Kalau jisim tu naik, sudah tentulah daya gravitinya juga akan naik. Tapi kalau macam R tu yang naik, maka F tu akan turun. Jadi bila R tu yang tinggi nilainya, maka nilai F tu akan turun. Sebagai contohnya macam ni lah. Okey, ni F. F sama dengan M darab M. Let's say kalau macam kamu tengok, kita bagi contoh bahawa M ni, contohnya M ni 1. Darabkan dengan M yang ni tinggi 5. Jadi jawapannya 5 lah. Kalau contoh sebelah dia yang lain pula, kalau sini M yang ni pula, okey, yang ni 10. Darabkan yang M1 ni dia tetap 5. Jadi kamu akan dapat 10 darab 5, dia akan jadi naik lah sampai 50. Ni kalau sebab, jadi kalau jisim, jadi kita dapat beritahu bahawa jisim ni kalau dia naik, F ni pun juga akan naik. Ni daya gravitinya akan naik. Jadi kalau M salah satu ni yang naik, maka F ni akan naik. Berbanding kalau kamu tengok pada R pula, iaitu jarak antara dua pusat. Jarak antara dua pusat pula, dia berkadar songsang. Berkadar songsang ni maksudnya ni F sama dengan 1/R kuasa 2. Jadi kalau macam R ni kamu naikkan dia. Contoh, kalau R ni R tu 2. Okey. Kuasa 2 ni 1/4. 1/4 maksudnya 0.25. Kalau contoh, kalau R ni, kita contoh sebelah dia, R ni 6. Contoh. Jadi 6 kuasa 2 1/36. Jadi dia lagi kecil berbanding yang ni. Dia akan jadi kecil. 0.003 macam tu something lah. Sebab apa? Jadi sini kamu dapat tengok simpulkan lah. R ni kalau dia meningkat, F ni akan menurun. Kalau R ni meningkat, F ni akan menurun. Jadi di sini kamu dapat daripada formula tu sendiri pun kamu dah dapat baca sebenarnya. Kalau M tu, nilai M ni naik, ni pun naik, maka bacaan F ni akan naik. Berbanding kalau jarak antara dua pusat ni, kalau R ni naik, F ni akan turun. So pergi kepada penerangan kepada gambar rajah ni. Kamu tengok, dia tulis sini, semakin besar jisim jasad, semakin besar daya graviti. Okey, kamu nampak ni jisim dia besar. Ni besar, yang atas ni kecil, ni pun kecil. Jadi sudah tentulah F ni dia menghasilkan graviti yang lebih kecil daripada F2. Jadi tulis sini F1 lebih kecil nilai daya gravitinya berbanding F2. Sebab dia punya jisim dia kecil. Okey, kamu tengok gambar rajah ni pula. Okey, daya graviti berkurang apabila jarak antara dua jasad bertambah. Jarak antara dua jasad, yang ni dia dekat, yang ni dengan sini dia dekat. Jarak antara dua pusat ni dia dekat. Bila mana dia dekat, jadi dia akan jadi songsang kan. R ni berkadar kesongsang. Jadi R kecil, F akan besar. Yang ni R ni besar, F akan jadi kecil. Sebab tu dia tulis sini F1 lebih kuat dia punya daya gravitinya berbanding F2. Okay, daya graviti antara dua jasad bergantung pada jisim jasad dan juga jarak antara dua jasad itu. Jadi kalau kamu tengoklah contoh okey, antara planet bumi ni matahari. Ni matahari. Matahari. Dan sini adalah bumi contoh. Kalau kau bandingkan dengan Pluto, ni Pluto. Pluto ni dia duduk jauh daripada matahari. Jadi tarikan matahari terhadap Pluto ni sudah tentu adalah lebih kecil berbanding yang bumi. Bumi ni dia lagi besar lah tarikan dia, daya tarikan. Sebab apa? Dia dekat dengan cahaya dengan matahari.
Okey, kalau dah kamu faham ni, kita akan ke seterusnya ya, iaitu melihat hubung kait antara G dengan G. G yang besar tu dengan G kecil tu. Kan, apa yang dimaksudkan dengan graviti di permukaan bumi dengan pemalar kegravitian. Nanti kita akan tengok. Okey, menghubung kait pecutan graviti G di permukaan bumi dengan pemalar kegravitian semesta G besar. Jadi dari sini pecutan graviti tu adalah G kecil, manakala pemalar kegravitian tu adalah G besar. So kamu kena tahu daripada awal lah bahawa simbol G kecil tu adalah pecutan graviti. Okey, menurut hukum gerakan Newton kedua, daya graviti boleh diungkapkan sebagai F sama dengan mg. Kan? F sama dengan mg. Kalau ikutkan sebelum ni, pecutan ni kita gambarkan sebagai apa? Kalau kamu ingat lagi, kita akan gambarkan sebagai A. Kan? A. Okey. Menghubung kait pecutan graviti iaitu G kecil di permukaan bumi dengan pemalar kegravitian semesta G besar. Okey, sekarang ni kita nak pergi ke arah pecutan pula lah. Kita nak kira pecutan pula. Pecutan graviti tu. Menurut hukum gerakan Newton kedua, daya graviti boleh diungkapkan sebagai F sama dengan mg. Kalau sebelum-sebelum ni kamu belajar F tu, pecutan tu kita akan gambarkan sebagai A kalau sebelum-sebelum ni, kan? Tapi untuk bab ni, pecutan graviti dia adalah G kecil. Okey, jadi F iaitu daya graviti boleh digambarkan dengan G shape, didaratkan dengan pecutan graviti. Okey, daripada hukum kegravitian semesta Newton, daya graviti diungkapkan sebagai F sama dengan pemalar perkali graviti jisim darat jisim bahagikan dengan jarak antara pusat kuasa 2. Okey, apakah hubung kait antara G ni, G kecil ni itu pecutan graviti dengan G. Okey, itu kita nak buat sedikit aktiviti untuk kamu buat. Nanti kamu kena tunjuk kat saya, barulah saya akan ajar seterusnya. Cara dia macam mana? Cara dia macam ni, yang kamu tengok gambar ni. Okey. Daya graviti yang menyebabkan objek jatuh dengan pecutan graviti, kita panggil dia G kecil. Manakala daya graviti yang menarik objek ke arah pusat bumi, itu G besar. Okey, hukum gerakan Newton kedua. Manakala yang kamu tengok tadi hukum kegravitian semesta Newton. Jadi yang kamu tengok ni, yang ni, yang itu adalah hukum kegravitian semesta Newton. Manakala yang kamu tengok ni, yang ni, ini adalah hukum gerakan Newton kedua. Jadi apa kamu buat? Kamu kena masukkan dalam kotak ni, kan? F sama dengan mg, yang satu lagi F sama dengan m darab m perkan dengan m kuasa 2, r kuasa 2. Satu lagi F ni sama dengan mg, satu lagi yang ni F ni sama dengan g m1 darab m2 bahagikan dengan r kuasa 2. Okey, kemudian menyamakan dua persamaan. Kamu samakan dia. Kamu sama macam mana? Kita nak samakan dia, kita akan buang F lah. Buang ni. Jadi mg sama dengan G m1 m2 bahagikan dengan r. Kita menyamakan dia, r kuasa 2. Kemudian kamu batalkan faktor sepunya m. Kamu batalkan salah satu m ni, maka bila kamu batalkan ini, kamu batalkan ini, kan? Kemudian kamu akan dapatlah yang mana G sama dengan G M2 R kuasa 2. Okey, kita pergi kepada contoh soalan. Contoh soalan yang biasa sangat mengenai formula pecutan graviti. Soalan di sini macam ni. Jisim bumi ialah 5.97 dan 10 kuasa 24 kg dan jejari bumi adalah 6.37 dan 10 kuasa 6 meter. Hitungkan pecutan graviti di permukaan bumi. Jadi kamu daripada bila mana kamu dapat sahaja soalan macam ni, first kali yang saya ajar ialah kamu kena extract, keluarkan maklumat-maklumat yang ada. Okey.
M ni jisim. Jisim bumi, okey 5.97. G ni kamu kena hafal lah. G ni adalah apa dia? Dia punya perkali ataupun apa? Sebelum ni lah saya ada beritahu pada kamu bahawa G ni nilai yang tetap, kan? Yang mana dia adalah perkali pemalar yang mana kamu kena tahu wujudnya G ni ya. Okey, dan juga R ni adalah jejari bumi. Okey, tadi kita dah buat formula baru setelah kita buat persamaan antara daya dua daya tadi, F sama dengan MA dengan F sama dengan MM bahagian R kuasa 2. Kita darab dalam bahagi dia, kita potong-potong nilai M sepunya tu, faktor sepunya, dan kita akan dapatlah G sama dengan GM bahagi R kuasa 2. G di sini adalah pemalar, M sini jisim bumi ni, R ni adalah jarak antara dua pusat, kan? Kemudian kau masukkanlah, okey, kat sini apa dia? G 6.67 darab ni akan ni lah nilai dia punya jisim bumi, ni nilai G bahagi dengan R kuasa 2. Okey, kamu mungkin akan tanya pada saya, pusat bumi, R tu kan pusat bumi, sekarang ni permukaan bumi. Okey, kamu kena faham satu keadaan. Fizik ni dia memang catchy sikit, kamu nak kena ingat. Dia kata macam ni, okey, ni bumi, dia kata permukaan bumi, maksud di sini permukaan bumi. Jadi mana jarinya? Jari antara dua pusat. Okey, kamu ingat kamu berada di permukaan bumi. Jadi berada di permukaan bumi, dari sini ke tengah sini. Daripada tengah ni ke permukaan bumi, tengah ni ke permukaan bumi. Jadi kamu hanya perlu dapatkan maklumat jari bumi sahaja. Sebab objek yang berada di atas permukaan bumi ni, dia ni di sini dia berada di kedudukan permukaan bumi. Jadi mana di permukaan bumi, jarak antara dua pusat di situ adalah antara permukaan bumi ke pusat bumi. Itulah R dia. Jadi kita kembali semula pada formula ni. Dah dimasukkan jejari bumi tu, masukkan jejari bumi bersama dengan R tu. Okey, dikuasakan 2 dan kamu akan dapatlah dia punya percutan objek di permukaan bumi. Okey, soalan seterusnya ialah melibatkan satelit pula. Ini lagi mencabar. Sebuah satelit pengimejan radar mengorbit mengelilingi bumi pada ketinggian 480 km. Berapakah nilai percutan graviti di kedudukan satelit itu? Kat sinilah agak catchy sikit. Yang mana kamu perlukan penerangan. Nanti saya akan terangkan untuk video seterusnya. Okey, apabila soalan melibatkan satelit, kamu kena hati-hati mengenai satu perkara, iaitu nilai R di sini. Sebab apa? Bila mana melibatkan satelit ni dia berada di maksudnya dia berada di angkasa lah. Jarak satelit ni dengan permukaan bumi kamu kena ambil kira, dan juga jejari bumi daripada permukaan ke pusat. Jadi jejari bumi, kadang-kadang dia hanya bagi kamu jejari bumi. Jadi kamu tersilap masuk dalam rumus, kamu hanya ambil kira pasal jejari bumi sahaja. Padahal kamu kena kira jarak antara dua pusat, kan? Iaitu jarak antara permukaan bumi ke satelit. Tambahkan dengan jejari bumi, barulah kamu nilai R ni adalah nilai yang tepat. So di situ kamu kena ambil pedulilah. Kena tahu, okey, kalau dia kata jarak satelit 480,000 meter. Jadi kamu kena tambahkan dengan jejari bumi juga, kan? Barulah kamu boleh buat kiraan untuk percutan graviti. Okey, kamu tengok sini. Di permukaan bumi ketinggian H adalah kosong. Permukaan bumi H ni kosong. Okey, maka R jejari bumi ni R ni jejari bumi ni kita jadikan sebagai R besar. Okey, jadi percutan graviti di permukaan bumi, ini permukaan bumi. Kalau dia kata di satelit, so kamu kena R besar tambah dengan H. H ni apa? Ketinggian satelit. Tu nampak daripada permukaan bumi ke atas. Jadi barulah kamu dapat jawapan yang betul. Okey, kita akan pergi ke soalan yang tadi. Okey, kita kembali kepada soalan yang tadi yang saya tanya kamu tadi. Sebuah satelit pengimejan radar mengorbit mengelilingi bumi pada ketinggian 480
kilometer. Kamu kena ingat 480 kilometer. Jadi bila mana dia letak kilometer ni, kamu kena tukarkan kepada meter. Sebab apa? Sebab kamu punya R yang ni jari-jarinya dia menggunakan meter. Kamu tak boleh terus pakai 480 darabkan dengan tambahkan dengan 6.37, tak boleh. Sebab apa? Dia tak sama segi unit. Okey. Jadi kamu ambil nilai ni, kamu jadikan dia sebagai meter. Kemudian bila mana kamu menggunakan formula ini untuk dapatkan pecutan graviti, sila ingat bahawa R di sini adalah jejari bumi, yang ni 6.37/10 6, tambahkan dengan 480,000 meter kan, dan dikuasa 2 kan. Okay, G ni kita tahulah nilai pemalar tetap 6.67, dan juga M tu adalah jisim bumi 5.97. So daripada pengiraan ni kamu tahulah berapakah pecutan satelit tu yang bergerak. Dia bergerak mengelilingi bumi. Dia punya pecutan graviti di kedudukan satelit. Kita tak kata pecutan satelit tu, kita kata pecutan graviti di kedudukan satelit itu. Okey, sekarang ni kita tengoklah kenapa pentingnya kita belajar nilai pecutan graviti. Okey, daya graviti merupakan daya semesta. Oleh itu rumus pecutan graviti itu G sama dengan Gm bahagi R kuasa 2 boleh digunakan untuk menghitung pecutan graviti di permukaan jasad lain seperti planet, bulan dan matahari. Okey, planet yang manakah mempunyai pecutan graviti yang paling kecil? Planet manakah yang mempunyai pecutan graviti yang paling besar, kan? Okey, berdasarkan pengetahuan kamulah, kan? Berdasarkan pengetahuan kamu tadi, kamu rasa pecutan graviti manakah yang paling kecil dan manakah yang paling besar? Okey, kalau dia punya sesuatu planet tu dia kecil, contohnya Pluto, apakah dia punya pecutan graviti dia? Besar ke kecil? Kalau bumi, besar ke kecil? Kalau matahari pula macam mana pecutan graviti dia? Ini semua kamu dapat kira berdasarkan kamu tengok dia punya R ni. Semakin besar R, semakin besar jejari sesuatu planet. Jarak dia daripada pusat ke permukaan dia semakin besar, maka nilai pecutan graviti dia makin kecil. Sebab dia berkadar songsang. Ni. Kalau yang ni naik, maka ini akan turun. Kan? Jadi Pluto dia kecil. Jadi bacaan sini akan kecil. Kamu akan dapati dia punya dia punya pecutan graviti dia akan lebih tinggi. Tapi kamu kena ambil kira juga bahawa mass pun ambil main peranan. Kalau mass dia besar, G juga akan besar. Pluto mass dia kecil berbanding bumi. Kan? Sebab itulah mereka memerlukan maklumat mass dengan jejari sesuatu planet, barulah mereka akan dapat tahu pecutan graviti yang berada di permukaan planet. Okey, apabila nilai pecutan graviti di permukaan planet, sebuah planet diketahui, magnitud daya graviti yang bertindak ke atas sesuatu objek di permukaan planet boleh dihitung. Magnitud dia berapa dia punya graviti dia atas planet tu, berapa graviti dia. Pengetahuan mengenai nilai pecutan graviti memainkan peranan yang penting untuk penerokaan angkasa dan kelangsungan kehidupan. Mana tahu nanti kamu nak pergi ke Mars ke, planet Marikh tu. Jadi kita dah tahulah dia punya magnitud daya graviti dia. Macam di bulan. Di bulan ni 1/6 daripada bumi, kan. Dia punya graviti dia. Jadi disebabkan apa? Dia punya jejari dia pun pendek. Jadi sudah tentulah pecutan graviti dia lebih rendah. Bila mana dia lebih rendah, kamu akan dapati angkasawan boleh meloncat-loncat di sana, dan mereka akan boleh meloncat pada ketinggian yang sangat tinggi. Sebab apa? Pecutan graviti bulan itu sendiri, dan juga daya tarikan gravitinya sangatlah rendah. Okey, sebenarnya pecutan graviti ni mempengaruhi pergerakan badan kita sebenarnya. Gerakan metabolisme yang terdapat dalam badan kita lah.
Okey, di bumi manusia hidup dalam persekitaran mempunyai pecutan graviti 9.81 meter per second kuasa 2 negatif 2. Semasa penerokaan angkasa sama ada jauh dari bumi atau berhampiran dengan planet lain, badan angkasawan boleh terdedah kepada graviti rendah atau graviti tinggi. Apakah kesan graviti terhadap tumbesaran manusia? Okey, jadi kamu dikhendakilah mencari sendiri dalam mana-mana buku ataupun di mana-mana kamu punya guna internet ke, untuk mencari kesan graviti rendah ni terhadap perubahan ketepatan, kerapuhan tulang, saiz paru-paru, sistem peredaran darah dan tekanan darah. Sebab apa? Bila mana graviti tinggi, dia ada kesan dia. Graviti rendah, dia ada kesan dia. Jadi kamu dikhendaki mencari ini, maklumat mengenai ini. Okey. Selepas ini kita akan pergi kepada daya memusat pula. Daya memusat ni penting dah dalam mana pergerakan satelit dan juga pergerakan objek di permukaan bumi. Kita akan sambung lagi seterusnya dengan cepat dan pantas. Jadi sekiranya saya harap kamu dapatlah download video ni secepat mungkin. Sebab apa? Kita nak belajar mengenai satelit, gerakan satelit pula. Saya harap kamu semua terus dengan saya ni sampailah kita habis mengenai bab kegravitian. Okey, kita pada hari ini kita akan tengok pula daya memusat dalam sistem gerakan satelit dan planet. Rajah 3.13 menunjukkan 3 kedudukan bagi sebuah satelit yang sedang mengorbit bumi dengan laju seragam. Perhatikan arah laju satelit di setiap kedudukan satelit tersebut. Okey, hal laju ni kamu kena ingat hal laju ni dia kena ada arah. Jadi sebenarnya satelit ni dia sepatutnya bergerak terus secara linear. Tapi disebabkan adanya satu daya yang menarik dia sentiasa dia ke tengah, jadi menyebabkan dia boleh bergerak secara membulat. Kalau ikutkan apa-apa gerakan ni dia bergerak secara linear. Kamu baling batu dia akan bergerak secara linear. Tapi disebabkan ada di satelit ni ada satu daya yang menarik dia ke arah bumi, menyebabkan dia boleh bergerak secara membulat. Jasad yang sedang membuat gerakan membulat sentiasa mengalami perubahan arah gerakan walaupun lajunya tetap. Okey, laju dia tetap tapi arah dia diubah-ubah. Sebab apa? Sebab adanya daya yang menarik. Kalau ikutkan gerakan dia kena terus secara linear. Linear ni maksud bergerak terus ke tempat lain. Tapi arahnya telah diubah-ubah, bengkok macam ni, menyebabkan dia boleh bergerak secara membulat. Okey. Oleh itu, hal laju jasad adalah berbeza. Hal laju ni kan dia sekalikan dengan arah, kan? Disebabkan arah dia berubah, maka hal laju dia berubah. Laju dia tetap. Kamu kena faham beza laju dengan hal laju. Laju ni magnitude. Tapi hal laju ni magnitude bertambah dengan bersama dengan arah. Jadi hal laju dia berubah, berbeza. Dalam bab 2 anda telah mempelajari bahawa satu daya diperlukan untuk mengubah arah gerakan jasad. Apakah daya bertindak ke atas jasad yang sedang membuat gerakan membulat? Okey, nanti kita akan tengok apa itu daya tersebut. Okey, sini dia bagi kamu contohlah bagaimana kamu buat sedikit eksperimen. Okey, dia suruh lekatkan penyumbat getah. Sini tiup plastik. Lepas tu ada klip buaya dengan pemberat bersiut. Okey, jadi bersiut ni siut dia lah, ni siut. Okey, bila mana dia pusingkan tiup ni, maka penyumbat getah ni akan berpusing kan, mengelilingi tiup ni, kan. Kamu akan dapati bahawa wujudnya jejari. Okey, dan gerakan penyumbat getah tersebut. Okey.